Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sabah edisi Jumaat 17 Februari bersama saya Sabrina Baas. Setakat Oktober 2022, sejumlah RM475 juta berjaya diperoleh hasil ekspor Malaysia ke negara Kazakhstan. Ia merangkumi 5 ekspor utama iaitu elektrik dan elektronik, produk getah, hasil pertanian, produk perkilangan dan produk pertanian berasaskan minyak sawit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata Sabah mengalu-alukan kesungguhan Kazakhstan untuk meneroka peluang pelaburan dan menjalinkan hubungan perdagangan dengan Sabah. Beliau menyatakan demikian ketika menerima kunjungan Duta Besar Republik Kazakhstan ke Malaysia, Bulat Sugurbayev di Kota Kinabalu bagi membincangkan hubungan perdagangan dua hala dengan Sabah. Umat Islam perlu wajib mempercayai salah satu mukjizat penting Nabi Muhammad adalah menerusi peristiwa Isra' Mi'raj. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bongsu Aziz Jaafar berkata, peristiwa Isra' Mi'raj bukan sahaja memperlihatkan kebesaran Allah tetapi juga mengenai turunnya perintah solat fardu 5 kali sehari tanpa melalui perantaraan. Datuk Bongsu menyatakan perkara ini dalam bicara Mufti Ibrah Perjalanan Agung Rasulullah dalam konteks bermasyarakat di Institut Pengajian Islam dan Dakwah Ibdas di Keningau. Menurutnya, umat Islam juga seharusnya perlu meningkatkan ketakwaan dan keimanan dengan mengerjakan ibadat solat yang juga digariskan dalam rukun Islam kedua. Tambah Datuk Bongsu memperingati peristiwa Isra' Mi'raj turut berupaya mendidik umat Islam agar mensyukuri kebesaran dan keagungan serta kemuliaan bulan Rejab. Kejayaan seorang pelajar bukan sahaja terletak pada usaha dan kesungguhan guru semata-mata, sebaliknya ibu bapa juga perlu mencorak masa depan anak mereka. Isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Juliah Salak berkata kunci utama kejayaan juga terletak pada diri pelajar itu sendiri. Beliau menyatakannya dalam ucapan perasmian Majlis Apresiasi Murid 2022-2023 Sekolah Kebangsaan Pekan Tuaran di Tuaran. Majlis ini bertujuan meraihkan dan mengiktiraf pencapaian murid dalam akademik dan kokurikulum. Ia antara lain bagi memberi dorongan dan memotivasikan para murid untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan dalam semua bidang sekaligus dijadikan asas permulaan bagi menjana modal insan yang terbilang. Dalam majlis ini, lebih 1,000 pelajar diraikan, terdiri pelajar prasekolah hingga pelajar tahun 6. Majlis menyaksikan penyampaian hadiah dan sijil bagi pencapaian akademik terbaik dalam mata pelajaran, anugerah tokoh kokurikulum 2022 hingga 2023 dan anugerah tokoh murid 2022 hingga 2023. Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI terus memberi nilai tambah kepada para pelajar terutama dalam menguasai kemahiran. Modul atau kemahiran dalam PPKI juga memberi impak positif kepada perubahan pelajar terlibat khususnya dalam mengendali kemandirian masing-masing. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pekan Tuaran Muhammad Juin alias Muhammad Nauli berkata, PPKI mengetengahkan kemahiran menjalani kehidupan selain mengasah kemahiran pelajar dalam pelbagai bidang. Kemahiran sentiasa ada untuk dorang mengurus diri apabila dorang keluar nanti. Pertama sekali kita memastikan dia punya PDPC berjalan lancar. And then yang kedua, selain PDPC kita mau dorang belajar untuk kehidupan. Belajar untuk hidup melalui kemahiran-kemahiran seperti reka cipta, untuk kerap tangan dan sebagainya. Sementara itu, ibu bapa pelajar PPKI menyambut baik inisiatif PPKI yang tidak menyisihkan anak mereka, sebaliknya membantu mereka untuk terus maju ke hadapan. Pengalaman saya menjaga anak autism ini sangat macam terasa terharu, sedih, tetapi semangat yang kuat itu macam kami sebagai guru, macam saya berhasrat juga untuk mendidik anak-anak yang lain. Jangan malu dengan orang dan kita yakin yang kita sebagai bapa boleh membantu anak-anak autism seperti inilah. Sangat bagus untuk kami sebab kalau mungkin dia di sekolah perdana, dia belum tentu dapat pendidikan yang sama stage dengan apa yang dia ada sekarang ni. Terharu pun ada, happy pun ada, semualah sekali. Saya tidak jangka juga yang anak saya akan dapat anugerah begitu. Saya rasa bersyukurlah, bangga sebab
Walaupun dia orang macam ni kan dihargai bah. Jadi dijemput datang, dihargai macam itulah rasa macam bersyukurlah begitu, berterima kasih. Banyaklah. Banyak, salah satunya yang macam dia bersemangat pergi sekolah lah. Dia bilang saya dapat hadiah, dia bilang bersemangat lah dia pergi sekolah. Sebagai ibu bapa happy lah, dia happy, saya pun happy lah. Mereka ditemui pemberita RTM dalam Majlis Apresiasi Murid 2022-2023 Sekolah Kebangsaan Pekan Tuaran di Tuaran. Dalam majlis ini, seramai 70 pelajar PPKI menerima anugerah dalam kemahiran masing-masing. Beralih ke perkembangan harian COVID-19, Sabah merekodkan 2 kes positif baru semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 406,890 kes. Kes baru masing-masing diperoleh daripada saringan bergejala dan saringan kontak. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, 10 pesakit sembuh manakala 126 pesakit sedang menerima rawatan di hospital dengan 2 pesakit memerlukan penjagaan kritikal. Tiada kematian direkodkan. Sehingga kini Sabah merekodkan 11 zon hijau dan 16 zon kuning. Keputusan Peperiksaan Sijil Menengah Ugama SMU mencatat peningkatan 5.14% bagi tahun 2022 berbanding 89.09% pada tahun 2021. Sementara keputusan Sijil Rendah Ugama SRU sebanyak 73.17%. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata peningkatan positif itu membuktikan pihak pentadbir sekolah, guru dan pelajar komited mencapai kecemerlangan demi memastikan kualiti pendidikan dapat diperkasa. Beliau berkata demikian dalam sidang media keputusan rasmi peperiksaan SRU dan SMU tahun 2022 serta anugerah mumtaz di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Datuk Saiful Zaman Sanggul. Menurut Datuk Arifin, kerajaan dan jabatan sentiasa komited meningkatkan taraf pendidikan di semua sekolah agama dan berusaha menyediakan kemudahan pembelajaran, infrastruktur, prasarana serta latihan keguruan bagi membina kecekapan dan memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Sementara itu, mereka yang ditemui bersyukur atas penganugerahan tersebut. Alhamdulillah, saya rasa macam gembira. Alhamdulillah. Mula-mula rasa macam bangga sangat tu, tapi saya kena ajar saya jangan bangga diri sangat. Masih banyak-banyak saya ucapkan pada mak ayah saya, guru-guru saya, ustaz-ustazah saya yang sudi membantu saya dalam mengejar kejayaan untuk SRU kali ini. First of all, terima kasih saya ucapkan kepada semua ibu bapa saya yang hadir hari ini, guru-guru pengiring, SM Islamiyah Tawau, PK pentadbiran yang datang, Ustaz Rosman, dan kepada semua rakan-rakan yang mendorong saya untuk lebih maju lagi. Dengan adanya keputusan ini, saya lebih yakinlah dengan diri saya untuk push lagi kemampuan saya untuk mendapat keputusan yang terbaik. Seramai 4,953 calon peperiksaan SRU 2022 melibatkan 123 pusat di seluruh Sabah, terdiri 98 buah sekolah agama negeri, 18 buah sekolah agama rakyat, 3 buah sekolah agama bantuan kerajaan, 2 buah kafa dan 2 buah pusat pendidikan swasta. Manakala SMU, seramai 355 calon melibatkan 5 buah sekolah menengah agama negeri, 2 buah sekolah menengah agama bantuan kerajaan dan 2 buah sekolah menengah agama rakyat. Sabah Electricity Sendirian Berhad ACSB menanggung kerugian mencecah sehingga 30 juta ringgit setahun akibat aktiviti penyambungan haram di negeri ini. Aktiviti curi elektrik itu turut mengakibatkan gangguan bekalan 25% selain merugikan pengguna sah bermeter akibat perbuatan tidak beretika tersebut. Tidak adil bagi kita yang membayar bil, sedangkan mereka yang mengambil kesempatan mendapatkan bekalan secara tidak sah dan tidak selamat dan juga kita anggap salah.
Insinyur Eddie menyatakan demikian ketika ditemui media selepas mengetuai operasi bersepadu membanteras penyambungan bekalan elektrik secara tidak sah di Kampung Numbak, Kota Kinabalu. Tegasnya operasi bersepadu ini akan diteruskan bagi memastikan perbuatan khianat terhadap sumber tenaga elektrik dikurangkan selain mengelak kemalangan maut khususnya melibatkan kanak-kanak. Menurut beliau, SESB telah mengenal pasti 193 koloni melibatkan 31,000 buah rumah di Sabah yang melakukan penyambungan haram. Operasi tersebut turut mendapat kerjasama Polis Diraja Malaysia dan bahagian penguat kuasa Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Umat Islam terutama golongan muda disarankan terlibat dalam program tilawah dan hafazan Al-Quran. Ia penting bagi mengembangkan pengetahuan dan memartabatkan syiar Islam sekaligus melahirkan lebih ramai qori dan qoriah yang hebat di kalangan golongan muda masa kini. Oleh kerana kita ternampak perkembangan Islam di daerah Nabawan yang begitu pesat, kemudian pembelajaran pun begitu banyak, kita punya tenaga-tenaga pengajar, ustaz-ustaz di sekolah dan ustaz-ustaz di Jahins. Jadi saya mengharapkan supaya MTQ ini atau Majlis Tilawah Al-Quran ini diperluaskan lagi, dan yang paling penting tadi yang hafazan yang disertai oleh anak-anak kita supaya kita mendidik akhlak mereka lebih baik dan menjadi generasi yang lebih bagus dan berakhlak pada suatu ketika nanti. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Tilawah dan Hafazan Peringkat Daerah Nabawan 1444 Hijrah 2023 Masihi di Pusat Komuniti Islam Nabawan di Nabawan. Tambah Datuk Sangkar, penganjuran majlis seumpama berupaya mengharumkan nama negeri dan negara sekiranya kari dan kariah berasal dari kawasan pedalaman mampu bertanding di peringkat antarabangsa kelak. Pada majlis ini, kari dan kariah masing-masing dimenangi oleh Abdul Karim Ampakot dan Nabila Syafawati Supari sekaligus mewakili Nabawan ke peringkat bahagian yang akan diadakan di daerah kecil Suk Keningau. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Saya Sabrina Baas. Salam Malaysia Madani.